Subhanahu wa ta'ala keberkatan bulan Rajab yang penuh dengan barakah ilahi. Amin. Mudah-mudahan Rajab ini membawa sebanyak-banyak rahmat kepada kita. Kerana bulan Rajab ni adalah bulan Allah mula berkasih sayang, berjinak-jinak dengan orang yang mahu berjinak, berkasih sayang dengan Allah. Jadi kita kena dekat dalam kehidupan ini untuk mencari semua kebaikan. Ambil peluang. Kalau hari Jumaat ni Muslimin semuanya bergegas ke masjid, berlumba-lumba. Jadi kita pergi ke mana hari Jumaat, tengah hari yang barakah. Di samping kita mencari rezeki Allah di bumi, mari kita menjejakkan kaki di mana? Di sebalik tirai online hari ini. Ianya menjadi saksi perjalanan, gerak-geri, tingkah laku, semuanya mendapat barakah ilahi. InsyaAllah. Baiklah, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Baiklah, ingat lagi tak kehebatan Asma'ul Husna? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikil qudusil Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutaqabbir Rahim, menguasai. Nak kata apa lagi? Allah Al-Malik Al-Qudus As-Salam, memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada kita. Allah bukan mendatangkan kemudaratan. Kalau kemudaratan tu kita yang buat, kita yang nak. Jadi dengan sebab itu semua Asma'ul Husna ada di dalam surah Al-Waqi'ah. Ingat tak ayat 1 sampai ayat 17? Ya, cuba ingat balik secara ringkasnya. Ayat 1 Allah kata Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, 'allamal Qur'an. Masya Allah. Allah mengajar kepada kita Al-Quran. Kenapa? Supaya kita iqra'. Ingat tak? Iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah datangkan Al-Quran, itu tanda kasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran diturunkan berapa tahun? 23 tahun. Berperingkat-peringkat. Al-Quran memang ada di mana? Qabdah Allah. Tapi dia memang sebanyak itulah 30 juzuk. Cuma disimpan di Baitul Izzah. Turun sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut kepada peristiwa. Jadi mula-mula sifat kasih Allah ni, ya Allah, aku bagi engkau Quran kerana dalam Al-Quran tu segala-galanya ada. Engkau nak selamat dalam Al-Quran. Engkau nak jadi orang yang sesat ada dalam Al-Quran. Maknanya tidak mempercayai, menolak segala apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tugas kita kena belajar, baca, faham, amal. Maknanya Al-Quran itu kena baca. Tapi bukan baca selama-lamanya. Kena tengok apakah pengajaran, apakah intisari yang boleh kita ambil daripada Al-Quran. Itu cara ringkasnya. Dengan sebab itu jangan lupa baca Quran. Tengok dia punya meaningnya. Tengok dia punya maksudnya. Masya Allah. Kenapa? Supaya menjadikan hati kita ni lembut. Hati kita senantiasa bercahaya, bersinar. Allah selamatkan kita daripada melakukan sesuatu yang Allah tak suka. Jadi maknanya kalau kita masih suka kepada yang Allah tak suka, maknanya kita zalim. Kita berkawan dengan syaitan. Ingat tu jemaah semua. Kalau kita buat yang tak baik, tak nak solat, tak nak buat baik, bergaduh dengan sahabat, itu maknanya kita sudah zalim. Zalim diri sendiri. Sian nanti badan kita. Sebab itu Allah ingatkan kita dalam ayat 1 yang kita baca hari itu dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 17. Kemudian selain daripada itu, ini sebagai ulang kaji. Allah juga yang menciptakan manusia, ya Allah. Dijadikan matahari, dijadikan bulan, dijadikan bintang, dijadikan pokok. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok atas tu langit. Kita tengok tu bumi. Sekadar tengok aja macam tu. Pernah tak kita mengambil apa ya keistimewaan yang ada di langit? Allah jadikan bintang. Kita tengok bintang tu cantik. Dalam bintang tu ada apa? Ada planet, ada macam-macam yang kita tak tahu. Betul tak? Hanya orang yang belajar sains, dia tahu apa ada dalam bintang, apa ada kat nun di langit sana. Kita tak sampai ke arah itu. Hanya kita tengok bintang, bercahaya gemerlapan. Kalau malam jadi panduan orang yang musafir. Tengok utara, tengok barat, mana Yaman, mana Shah Alam, mana Sungai Besar. Ya Rabbana Subhanallah. Kemudian Allah jadikan bumi, Allah jadikan buah-buahan, Allah jadikan segala-galanya. Sebab itu ayat 13 Allah mula tempelak kita. Apa dia? Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nak apa lagi wahai manusia? Kemudian kena ingat
dalam satu ayat surah Al-An'am ayat 12. Allah kata, kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah memastikan kepada dirinya sendiri supaya memberi rahmat. Jemaah semua. Allah maknanya dia memastikan diri dia sendiri. Aku akan memberi rahmat kepada semua makhluk. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah berjanji sendiri. Aku akan berikan segala rahmat, nikmat terutama kepada orang yang kasihkan aku. Orang yang taat dengan aku. Walaupun ada orang yang tak taat, tak apa. Aku bagi rahmat juga. Mudah-mudahan satu masa mereka bertaubat. Kita ni, adakah kita berjanji nak beri rahmat? Aku janji dengan kau, aku akan memberi kesenangan kepada kau orang semua. Kita tak mampu, kita ni semua manusia. Hanya kita boleh kata, insya-Allah. Linda boleh tak tolong? Boleh, insya-Allah. Yang aku mampu. Boleh tak bagi pinjam 1 juta? Masya Allah, kalau 1 juta aku tidak mampu, minta maaf. Kalau RM5 aku bagi. Kalau RM50 pun insya Allah. Tapi kalau 1,000 tunggu dulu ya seminggu. Betul tak? Betul macam tu. Tapi kalau Allah kata ala nafsihir rahmah. Allah dah janji dengan diri dia. Aku akan pastikan, aku akan beri segala nikmat. Masya Allah. Lagi satu kan, ini sebagai tambahan dalam surah Al-An'am ayat 54. Salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Selamat sebahagian atas kamu. Maknanya apa? Allah ucapkan selamat. Kamu semua selamat. Siapa yang selamat? Yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengaku aku adalah Tuhannya, Muhammad itu adalah Rasulnya, maka mereka itu orang yang selamat. Selamat kat mana? Dunia dan akhirat. Jadi orang ini adalah orang yang layak menerima rahmat Allah. Siapa? Insya-Allah kita ni semua. Mudah-mudahan. Lagi apa? Lagi Allah kata, aku ni maha kaya. Kita ni miskin. Kita tak boleh beri apa-apa rahmat, kenikmatan. Kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sekarang kita masuk ayat yang ke-17 ya. Sekejap. Ayat yang ke-17. 15, 16. Rabbul tu ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Apa makna Rabb? Tuhan. Ar-Rahman. Allah. Allahu Rabbi. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbukum. Rabbi, Allah Tuhanku. Rabbuna, Allah Tuhan kami. Rabbukum, Allah Tuhan kamu. Allahu Rabbuka, Allah Tuhan kau. Masya Allah. Allah kata dalam dirinya, Rabbul masyriqaini
wa rabbul maghribain. Tuhan dari dua timur dan Tuhan dari dua barat. Apa maknanya tu? Tuhan antara dua timur, antara dua barat. Ini menunjukkan bahawa Al-Malik dalam Asmaul Husna tu kan, Al-Malik, raja, pemerintah. Mana miliknya? Miliknya adalah Masyriq dan Maghribain. Jadi bila disebut Masyriqaini wal Maghribain, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya timur, barat pada hakikatnya bukanlah satu, melainkan dua. Sebab timur ni tempat apa ya yang kita tahu? Timur. Terbit Matahari. apa? Matahari. Matahari. Timur. Lepas tu Maghribain, barat. Yang kita tahu apa? Tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Jadi timur, barat, utara, selatan. Jadi Allah kata timur terbitnya matahari menandakan waktu siang. Betul? Maghribain, tenggelam matahari menunjukkan akan datang malam gelap. Masya Allah. Jadi Allah ingatkan tu supaya ni kita sedar. Kenapa mesti ada siang? Kenapa mesti ada malam? Supaya Allah jadikan siang untuk pergi cari rezeki. Bila tenggelam matahari, jom balik. Macam tu kan? Cik. Dia pun balik sarang dia. Itu asal kejadian penyusunan Allah terhadap makhluk manusia. Siang dia keluar. Burung kan? Siang dia keluar. Pagi-pagi cicit sebut dekat pokok depan rumah. Dia keluar berkumpulan. Cari rezeki. Siang cicit balik ke sangkar. Jadi maknanya kita pun macam tu juga. Tapi sekarang ini dunia kita susun. Malam keluar, siang tidur kat rumah. Jadi ya Rabbi. Jadi maknanya dah kocar-kacir lah. Kerana kita menyalahi peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi barat sebagai tempat terbenam matahari. Jika kita perhatikan dengan saksama, tidaklah dia tetap pada satu tempat. Jadi maknanya timur barat tu satu tempat ke? Tak. Ya Allah, bila kita tengok yang kita tahu, bila tenggelam matahari gitu kan, kalau kita pergi luar-luar negara, kita tunggu matahari itu tenggelam. Dia kata apa? Kita tengok agama, cantiknya matahari itu nak tenggelam. Padahal waktu itu apa dia? Makhluk syaitan sedang sujud. Itu yang jadinya kita jadi leka. Bila tengok terbit tenggelam matahari, cantiknya merah ke merah, zuk tenggelam. Kita pun lalai. Lalai apa? Sudah maghrib. Jawapan tu tak sembahyang. Seronok sangat. Masya Allah. Rupanya itulah rahsia. Jadi bila kita tengok yang macam tu, macam mana kita perjalanan matahari
atau lebih tepatnya peredaran bumi bertali dan berkelindan dengan pergantian musim. Musim dingin, musim panas, matahari pun menurut musim pula. Di musim panas dia condong terbit dari utara, terbenam arah ke selatan. Di musim sejuk dia condong ke selatan dan terbenam ke utara. Kita tak perasan. Dia condong ke utara. Musim sejuk. Ini dikatakan oleh ahli mufassirin. Kemudian perlainan waktunya dapat kita rasakan di musim dingin lebih pendek siang dan panjang malam. Kenapa ya? Siang tu pendek, malam panjang, musim sejuk. Jadi waktu bekerja singkat, waktu rehat panjang. Sekarang ni kita boleh rasa tak? Subuh pukul berapa? 6 suku. Lewat Sebelum je. 6 suku Ustazah. 7 suku. setengah Maghrib. maghrib. Lambatnya Maghrib. maghrib kita kata. Bila pagi, cepat lambatnya siang. Aku nak pergi kerja, terkejar-kejar. Kenapalah? Subuh lambat. Salah pula subuh lambat. Subuh cepat, kenapalah cepat sangat? Aku nak tidur lagi. Itu yang Allah kata apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Subuh cepat pun tak kena, subuh lambat pun tak kena. Baik. Sekarang ni, kalau kita solat subuh pukul 7.05, ada lagi tak subuh? Adaan ke qadaan? 75 minit ada lagi Ustazah. Sekarang Ada ni ada lagi. lagi 75 minit. Ada lagi. Tapi jangan baca ayat panjang-panjang. Dah tahu dah 75 minit bacanya ayat panjang-panjang. Ya. Jadi maknanya itu satu kelebihan bagi orang yang letihnya baru nak bangun. Allah bagi peluang. Aku datangkan waktu pukul 75 minit kau masih boleh solat. Tapi kalau kau tak solat, itu yang Allah sebut fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Jemaah semua. Ada satu ketika di barat biasanya ya, dia puasa 16 jam. Siang hanya 16 24 6 jam. Betul jemaah semua. Malam siangnya panjang. Malamnya pendek. Kita ni alhamdulillah. Ada kawan saya dulu dia suaminya belajar kat London, dia pun ikut. Tapi siangnya panjang, dia tak puasa. Macam mana tu? Dia kata tak larat nak puasa. Panjang sangat sampai 16 jam, bayangkan dia kata. Itu semua adalah iman. 3 tahun tu. 3 tahun berapa? 3, 6, 90 hari. Balik Malaysia baru dia kata, kenapalah aku tak puasa, dia kata. Itu menunjukkan kekuatan iman. Sepatutnya lagi panjang masa berpuasa, lagi banyak kelebihannya. Lagi banyak keampunannya. Baik, nanti kita Ramadan ni agak-agak siang panjang ke malam pendek? Kalau sekarang ni 7:30 baru isyraq. 7:30 azan maghrib.
12 jam 7:30 Isyraq, 7:30 Maghrib. Masih 12 lagi. Mungkin nanti sampai Ramadan. Apa yang kita harapkan, walaupun panjang siang, masih tetap berpuasa. Jangan ada yang sebut, alah lamanya petang. Kita kena ingat ayat ni. Allah kata apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jamaah semua. Baik. Ni ada satu cerita. Jamaah dengar ya. Ini satu cerita. Ceritanya panjang, nak dengar? Dia macam ni, pasal bulan Ramadan. Di musim panas, lebih panjang siang dan pendek malam. Saya pernah berada di Eropah. Bukan saya ni penulis. Saya pernah berada di Eropah di musim sejuk, di bulan puasa. Maka teruslah saya berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun saya musafir. Sebab masanya tidak lebih dari 10 jam. Dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Saya pernah pula di Eropah di musim panas. Sudah pukul 10 sepatutnya sudah malam. Namun matahari masih kelihatan hanya di daerah Khatul Istiwa sebagai tanah airku Indonesia sendiri yang tidak berbeza bilangan jam siang dan bilangan jam malam. Macam kita lah Malaysia, lebih kurang aja. Jadi di waktu itu terasalah bagaimana rahman Allah terhadap hamba-Nya. Sebagai seorang yang memeluk agama Islam, dapatlah kita rasakan rahman dan rahimnya Allah tatkala dalam musafir itu. Saya wajib berpuasa dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dalam musafir boleh menggantinya di hari yang lain semampu kita di tempat tinggal yang tetap. Sebab agama diturunkan Allah bukanlah buat memberati kita. Jadi maknanya apa? Kalaulah boleh ketika musafir tu tak puasa. Maknanya boleh qada. Tapi kalau musafir sehari 2 hari tak apa. Ini bertahun duduk sana. Alangkah menyesalnya aku. Siapa? Orang ni lah tadi. Kenapa? Dia tak puasa. Ya. Maknanya dia tak puasa. Saya tetap berpuasa. Sepikir saya puasa ni baik. Ada kalanya akal tu pendek. Alah, panjangnya siang tak larat berpuasa. Jadi jawapannya, di mana sahaja kita berada, perintah Allah wajib dilaksana. Jadi ayat 17 dia berkaitan dengan peredaran matahari dan bulan yang terbit tenggelam tidak mengikut kebiasaan 12 jam. Jadi dengan peredaran ini, adakah kamu nak patuh atau tidak? Okey, boleh? Seterusnya, ayat ke-19. Marojal bahraini yaltaqiyan. Apa makna maroja? Dibiarkannya al-bahraini. Kalau bahrun, laut. Bahraini, 2 lautan.
dibiarkan mengalir dua lautan, lalu keduanya bertemu. Apa maksudnya? Kita tengok dulu ayat 20. Bainahuma, baina tu maknanya di antara kedua-dua lautan. Barzakhun, ada batas. La yabghiyan, yang tidak dilampauinya. Apa maknanya? Antara dua lautan tu ada batas, ada benteng. Tapi benteng tu nampak tak? Tak nampak. Kalau ada benteng, maknanya air itu tidak mengalir dan air itu tidak bercampur. Masya Allah, Allah kata, engkau perhatikan dua lautan tu. Laut Merah, tak payah Laut Merah, Selat Melaka ke, laut yang dekat-dekat kita ni, kan dia bersebelah menyebelah antara laut dengan sungai. Ada batasnya tak? Tak ada. Kita nampak dia mengalir ke sana kemari, berombak. Tapi kenapa airnya tak bercampur? Kalau cuba kita test, ambil kopi, ambil air, tak payah kacau. Adakah dia duduk sebelah menyebelah? Tak. Dia akan, kalau kita tak kacau tuan, warnanya akan menjadi berubah. Ini menandakan apa, jemaah semua? Menunjukkan kita tak ada kuasa apa-apa. Nak asinkan air pun susah. Air kopi, air dengan kopi, jadi air kopi. Ya. Air tawar, campur dengan garam. Jadi air garam. Kita tengok kat situ pun sudah menunjukkan kelemahan kita. Iaitu yang Allah ingatkan, aku jadikan dua lautan laut. Sebelah menyebelah, tak ada tepi, tapi dia tak bercampur. Masya Allah. Kadang kita tak perasan pun kan. Kita bila pergi ke pantai, ke tepi laut, pergi tepi Terengganu, pergi pulau mana tu, Pantai Cenang, apa-apa tu semua. Kita tengok air tu bergelombang. Ya Allah, cantiknya. Kita kata cantiknya je. Jom kita berenang. Tapi kena ingat, apa dia? Kalau ombak itu berubah menjadi warna apa? Mula-mula kita tengok biru kan? Burum, air sedap. Tapi tiba-tiba ombak tu berubah pada warna macam susu. Dia jadi warna apa ya? Kelabu ke putih tu. Dia bukan biru lagi. Dia datang berombak putih. Cepat naik ke darat. Kalau tak, apa jadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditariknya semua. Kalau dia, banyak orang tua tu pesan. Kalau kau pergi berenang dekat laut tepi pantai, kena tengok ombak tu. Kalau ombak tu berubah warna, cepat naik ke darat. Kalau tak, kau semua kena tarik. Tapi kalau dah qada Allah, terpegun, jadi tak sempat lari. Yang selamat tu maknanya Allah selamatkan. Yang tak selamat tu, inilah ajalmu di sini. Ya Allah. Okay, ya. Jadi jemaah pernah dengar tak yang tentang Gaza? Kan mereka tak ada air. Air bukan air dicatu, dipotong. Dia punya
saluran. Mana dia nak minum? Dengan izin Allah, apa jadinya? Air laut bertukar menjadi tawar. Itu semua apa? Kun fayakun. Itu yang Allah kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Air yang masin dengan sekelip mata boleh jadi tawar. Mungkin juga jemaah semua, kalau orang Gaza minum tawar, tapi kalau musuh dia minum pahit, baru dia tahu. Mungkin jadi begitu. Ya. Jadi kena apa? Kena ingat apa yang Allah sebut dalam ayat 20. Ya. Yang disebut marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Perhatikanlah air yang di lautan lepas itu adalah masin. Air yang mengalir dari sungai adalah tawar. Betul ke? Yang dari laut, gerinti masin. Yang dari sungai, gerinti tawar. Bila sudah Payau. tawar dan payau. Ini menunjukkan kita tidak sesuai dengan air masin. Yang sesuai siapa yang duduk di air masin? Kan. Ikan, tapi ada jenis ikan yang tak boleh duduk di air masin. Buaya tak apa. Sebab Ustazah, ikan paus Ustazah. Ikan paus sebab dia besar. Kalau ikan kecil-kecil ni, jadi Allah nak bagi peluang kita. Engkau makanlah air tawar, sedap, lazat. Ya Rabbi, kita tengok macam tu pun sudah cukup. Kemudian, air yang dekat sungai itu, dia takkan pergi ke laut. Ada penghadangnya. Siapa yang menghadang? Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya qudratullah. Itu yang dinamakan Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Apa lagi? Al-Muhaimin. Mukmin tu maknanya memberikan keamanan, kedamaian. Sampai benda yang ada di lautan, kau boleh makan, kau boleh rasa. Ya. Nak makan ikan di lautan yang masin, kena cari. Apa ikannya? Ikan bawal? Tak ada ya di laut. Jadi itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, apa nak buat? Air tawar, air masin benar-benar menunjukkan Rahman. Apa Rahman? Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Maha pengasih, lagi maha penyayang. Yang menakjubkan. Ya. Cuba Sirin buat kajian. Apa dia? Ambil air, ambil sirap. Letak dekat-dekat. Wahai air dan wahai sirap, engkau jangan bercantum. Macam mana pun dia bercantum. Kecuali lepas dia bercampur tu dituras. Ya. Dituras tu baru dia asin. Tu ditapis maknanya. Macam air yang kita minum tu kan. Air mineral tu. Kena letak apa? Kena letak pasir, kena letak batu, kena letak arang untuk menjadikan lazat
Wallahu a'lam. Okey. Jadi bila dah ada dua ayat itu, maka Allah kata apa? Dalam ayat 23. Bukan. Dalam ayat 22. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada keduanya mutiara dan marjan. Keluar daripada apa? Yang tadi itulah. Marajal bakhraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Rupa-rupanya selain daripada ikan, binatang, dalam itu ada makhluk yang paling mahal, paling berharga untuk keindahan, kecantikan. Apa dia? Allah kata dalamnya ada lu'lu', mutiara, marjan. Mutiara ada di mana ya? Boleh ingat tak? Mutiara. Tiram. Dia ada pada jenis tiram tu ikan ke apa? Siput Kerang. Ha? Macam kerang tu. Macam kerang kan? Mhm. Dalam laut Allah jadikan sejenis makhluk macam kerang. Tapi dalam tu ya Rabbi mutiara. Warnanya putih-putih kelabu kan? Satu masa dulu 10 tahun atau 15 tahun silam banyaknya dijual mutiara. Kalau kita pergi Sabah, masing-masing beli mutiara. Bawa balik Shah Alam, kononnya nak buat apa? Buat cincin. Tapi buatnya lagi mahal. Lebih baik beli terus mutiara yang dah ada cincin. Beli kat mana? Pergi kat Sabah. Pergi dekat Sarawak. Dah siap dah dibalut. Kita belilah 10 biji. Bawalah kat kedai emas. Nak buat cincin mutiara, gelang mutiara. Lagi mahal. Kita bayangkan dalam macam tu kan khazanah kerang kulit. Dalamnya ya Rabbi. Baik, jemaah tahu tak? Kenapa Allah jadikan mutiara dalam perut ataupun dalam diri yang macam siput itu? Itu menunjukkan satu nikmat kepada siapa? Manusia untuk menggali, mencari nikmat Allah yang boleh dijadikan sebagai sumber kehidupan. Yang kita ni tak tahu apa-apa. Jadi mereka yang tahu di sana, dia pun tangkap, dia pun berusaha mencari sebanyak-banyaknya hasil tangkapan yang ada mutiara. Rupanya apa? Allah datangkan tu, kau cari, kau boleh jual, kau jadikan perhiasan, nak jadikan kalung, nak jadikan apa ni dekat telinga, subang, nak jadikan cincin, nak jadikan gelang. Satu ketika. Tapi sekarang ni orang dah lupa dengan mutiara tu. Sebab dah terlalu banyak. Bukan zamannya katanya. Tapi satu masa dia akan datang balik. Berlumba-lumba masing-masing mencari mutiara. Kalau ada pinggan mutiara. Ada tak pinggan mutiara? Adunan daripada mutiara. Wallahu a'lam. Jadi maknanya di mana sahaja kita berada, di situ ada rahmat Allah. Dalam laut, dalam perut ikan, dalam perut buaya, dalam perut segala binatang.
semuanya ada rahsia. Okey, itu yang dinamakan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kena apa? Kena cari, kena usaha dengan menggunakan akal. Itulah gunanya akal. Akal tu Allah bagi Quran, suruh fikir. Aku dah bagi Quran. Kau cari jawapannya dalam Al-Quran. Macam mana nak cari mutiara? Cari dalam surah Ar-Rahman ayat 22. Kalau orang tanya, kau nak tahu, nak cari mutiara, baca Ar-Rahman ayat 22, kau boleh cari kat situ. Ke mana nak pergi? Pergilah ke dekat laut. Cari binatang apa yang boleh mengeluarkan mutiara. Emas lain pula. Emas macam mana? Dia berada di dalam laut kan? Emas, perak. Kena cari dengan didulang. Kat mana banyak? Dekat Terengganu, dekat Kelantan, di Indonesia, di Sabah. Sampai jadi kolam. Masa saya pergi Indon, kesian orang nak mendulang emas. Didulangnya dalam keadaan panas. Kolam tu kan didulangnya. Sini tak ada, dia pergi sini, dia pergi sini, ya Allah. Badannya bukan putih tau. Badannya hitam manis. Kenapa? Cari rezeki di tengah-tengah panas daripada pagi, dia mendulang. Saya ada tengok ketika itu kesiannya, saya kata nak cari rezeki, mendulang emas. Didulangnya, digoyang-goyang. Oh, ada ketulan emas. Ketulan emas tu macam mana? Warna kuning ke? Tak ada jemaah semua. Kalau kuning senang. Dia berketul. Warna coklat hitam. Di Sabak Bernam. Pernah tak dengar Sabak Bernam? Pernah kan? Di Sungai Besar. Masa tu ada lori bawa tanah merah. Tanah merah tahu tak? Dulu sebelum jalan kita ni jalan tar, kan tanah merah. Diangkut daripada bukit-bukit. Datang tanah merah, diangkat ke Sungai Besar, dilonggok kat situ. Ada orang jumpa ketulan emas. Jumpa, bila seorang jumpa, bila semua mendulang. Apa dia? Dia punya, longgokkan tanah merah, dikorek. Saya pun terlibat sama. Sebab apa? Semua orang dapat 5 biji, 6 biji. Tahun bila tu Ustazah? Saya masa di Sabak Bernam. Sebelum tahun 2019. 1919. Saya pindah Shah Alam tahun 1919. Lepas tu tahun 2021 saya dah ada di Shah Alam. Ustazah dapat tak? Dapat. Kecil. Bestnya. Jadilah. Itu pun yang dah orang cari. Petang, ya Allah, ramainya. Saya kata apalah yang dicari. Di belakang rumah saya je, dia ada jalan tengah. Apa? Mari kita cari emas. Betul ke ni? Betul dia emas semua hitam, warna hitam. Orang tua, orang muda, budak-budak. Kenapa? Nak mencari rahsia Allah. Masa tu baca surah Ar-Rahman tapi tak ada benda. Baca je. Tak tahu apa rahsianya. Jemaah semua. Okay? Jadi dengan sebab itulah Allah kata, aku jadikan semua ni mesti ada rahmatnya. Cari. Di mana saja ada. Jemaah tahu tak? Yang Israel tu
Dia nak sangat Gaza. Kenapa? Yang dia nak sangat yang tanah secubit tu, sekangkang kera. Sebab dalam tu ada minyak yang belum lagi digali. Jadi dia nak benda tu. Kita doa apa dia? Biar dia orang tak nampak. Di Sabak Bernam juga katanya di Parit Baru. Di sana ada benih-benih minyak. Dia kata muda lagi. Muda, tahu muda? Dia belum tua. Itu dah ada. Nanti kalau keluar aja ya Allah. Berebut orang duduk di Sungai Tawah. Sabak Bernam. Bukan Sabak Bernam, Sungai Tawah. Parit Baru. Sempadan dengan Perak. Jemaah semua. Jangan kita sangka. Orang sana sekarang ni, dia kata kita hidup susah. Tak macam kita katanya. Satu masa, betul tak? Itu yang Allah kata, marajal bakhraini yaltaqiyan fihima barzakhul la yabghiyan. Sama juga orang Hilda ya. Di Johor. Orang lain dapat tanah yang ada sawit. Tapi dia dapat yang ada batu. Semuanya batu. Nak macam mana? Kenalah dia berusaha di tempat lain. Sekarang dah 20 tahun lebih. Batu tu jadi apa? Yang orang dapat kelapa sawit dah ditebang. Tanam semula. Yang batu ni tiba-tiba ada syarikat dia datang. Dia buat kajian. Batu tu adalah batu yang berharga. Jadi apa buat batu tu? Dikorek, digali. Jadi kaya ke jadi miskin? Dia jadi jutawan. Dulu nasib langkau dia kata. Dipelekeh kawan-kawan dia. Masya Allah. Itu nak kata apa? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Dengan sebab itu, apa saja nikmat yang Allah beri kepada kita, kita kena tenang. Ya. Ditarik rezeki sikit. Alhamdulillah ya Allah. Masih kecukupan. Diberi rezeki lebih. Alhamdulillah. Aku boleh belanjakan ke jalanmu ya Allah. Selamat tak? Selamat kita. Itulah bila kita baca surah Ar-Rahman. Baik. Lepas tu tengok ayat 24. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Dekat lautan ada siapa ya? Yang naik kapal tu. Yang naik kapal, yang naik sampan. Nelayan. Kan? Nelayan. Allah jadikan ada yang bekerja di darat. Ada yang bekerja di angkasa. Ada yang bekerja dalam dasaran bumi. Menggali. Gali minyak apa semua kan? Dalam tanah. Yang ini pula laut. Yang tadi itulah cerita. Allah jadikan dua lautan. Siapa yang duduk kat laut tu? Nelayan. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri wal kal a'lam. Dan kepunyaannya lah al-jawar, kapal-kapal yang berlayar
fil bahri, di lautan, kal a'lam, laksana gunung-gunung. Kapal berlayar, macam mana dikatakan macam gunung-gunung? Kapal sampan kecil, kapal besar. Kita tak Ada sanggup layar Ustazah. kan? Layar dia. Kapal duduk kat laut. Apa peristiwanya? Jamal kena ingat peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Itu adalah kapal yang pertama yang berada di lautan. Kan kapal tu besar. Dia bawa orang, dibawa periuk belanga, dibawa binatang, semuanya ada dalam kapal. Itu kapal yang pertama. Jadi maknanya Nabi Nuh lagi pandai buat kapal dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana-mana barangan yang tak boleh melalui darat, ianya akan dibawa melalui laut. Jemaah tanya, datuk-datuk kita dulu yang pergi haji naik kapal sampai dia berpersatuan dalam kapal. Dah 3 bulan baru sampai. Ada kumpulan nasyid, ada kumpulan marhaban, ada kumpulan masak, yang tukang masak. Macam tu. Ustazah pernah pergi ke masa tu? Tak, saya tak pergi masa kapal. Saya pergi masa kapal terbang. Tahun 85 dah ada kapal terbang. Sebelum tu. Tapi jemaah semua sedihnya, kapal yang nak berlayar tu di Pelabuhan Kelang. Masa dilaungkan azan, Allah ke udara, semua yang berdiri tak ada yang menitiskan air mata. Kenapa? Tak ada yang tak menitiskan air mata, semuanya menangis. Kenapa? Cuba bayangkan. Orang nak pergi Mekah, kita menangis. Sebab kita anggap mereka yang pergi tak balik. Macam tu sekali. Sebab itu, kalau ada barang yang dihantar balik, dikirim dekat orang, dia punya sangkaan, ini mesti tak balik. Ya betul. Dah dikirim. Kalau sekarang, baru sampai seminggu, betul ke? Baru sampai seminggu, kurma, kacang, dah sampai rumah. Lupa nak tulis. Jangan apa? Jangan buka. Datang barang daripada Mekah, dari Madinah. Kotak banyak. Jadi anak kita pun dibuka. Apa dibuat? Dimakanlah. Sekali atuk neneknya balik, mana kotak dulu dah habis nenek. Lah, kenapa korang makan? Nenek tak tulis? Salah siapa? Kan? Lain tu. Kalau orang dulu, dia tak akan hantar apa-apa kecuali balik dengan orang-orangnya. Orangnya balik adalah jajan. Bayangkan jemaah semua. Ini yang Allah kata, apa faedahnya lautan? Kapal-kapal yang besar-besar membawa barang-barang dagangan. Dan dia punya belanja pun murah sedikit. Cuma lambat sampai Macam kita kan, kereta pun naik kapal kereta-kereta yang mahal tu, yang daripada luar-luar negara, dia naik kapal. Maka itulah juga jadi khazanah pendapatan negara. Betul tak? Betul. Itu yang Allah tanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nak apa lagi dia kata? Tengok kapal-kapal yang besar tu. Semua membawa dagangan, barang dagangan. Lepas tu bayar cukai. Cukai itu untuk siapa? Untuk kita. Sebab itu jangan lupa
apa yang Allah telah sebutkan. Bersyukurlah. Di mana-mana sahaja rezeki Allah tetap ada. Baik. Nanti ayat 26. Kita sambung bulan depan. Allah kata apa? Cuba baca. Apa ayatnya? Baca pelan-pelan. 26. Kullu man 'alaiha fan. Manusia, ingat ayat 1 sampai ayat 25. Semuanya akan fan. Apa fan? Binasa. Barang dagangan binasa, lautan semuanya binasa. Semuanya khazanah alam semuanya binasa. Jadi apa nak buat? Baca seterusnya. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Apa yang kekal? Wajah Tuhan. Allah kekal. Ikram. Allah aja yang kekal. Itu nak mengingatkan kepada orang yang takabur, orang yang tamak, orang yang tak nak keluar zakat. Apa yang kau miliki itu kan semuanya akan binasa. Yang kekal al-jalali wal ikram. Okey, kita berhenti sampai situ. Apapun jamaah semua kena hafal. Ya zal jalali wal ikram. Sebut 3 kali. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Ya Cuba jamaah doa ujungnya ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, tunaikanlah ya Allah penyerahan diri. Plus ya zul jalali wal ikram. Baiknya ya zal jalali wal ikram. Susah sikit, tenang. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram. Tadi sedih kan? Bila panggil Allah, tenang semula. InsyaAllah. Ya, baik. Kita berhenti setakat ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul alim. Maha suci Engkau yang telah menemukan kami, yang telah memberikan berbanyak-banyak nikmat, keafiatan, keridaan. Ampunkan kami, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Berkatilah Rejab yang sedang kami lalui dan Syakban yang akan tiba sebentar lagi. Dan sampaikanlah usia kami, ya Allah, menghadapi Ramadan. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Minna. Wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Bye, Ustazah.